Kemudian orang yang mencapai ataupun menghayati dan mencapai hakikat tasawuf ni, kadang-kadang penampilan dia nampak sebagai orang yang kuat ibadah, siang malam duduk masjid, pergi buat ibadah dengan semayang, puasanya, dengan zikirnya macam-macam. Banyak waktu dia habis itu. Kadang-kadang nampak penampilan dia dalam bentuk macam tu. Tapi tidak semestinya. Kadang-kadang ada di antara mereka itu tak nampak kelebihan dari aspek ni, kerana banyak urusan-urusan lain yang dikena selesai. Dia pergi kena selesai urusan ni macam-macam. Ada juga. Demikianlah fakir dan sebagainya. Nak beritahu bahawa istilah-istilah zuhud, ibadah, zahid, abid, fakir ni iaitu gambaran zahir kepada ahli tasawuf dalam sesetengah keadaan. Tapi tidak semestinya tasawuf, orang yang menghayati tasawuf ni penampilannya seperti itu. Kerana tasawuf ni dia ada makna khas dia. Makna khas. Jadi kalau kita nak ukur tasawuf itu, tengok dari segi penampakan zahir, gambaran zahir itu tidak tepat. Jadi salah seorang di antara tokoh Universiti Al-Azhar ni, iaitu bekas Syekhul Azhar. Syekhul ni macam rektor lah, ataupun kita naik chancellor lah, ataupun chancellor universiti itu. Bekas Syekhul Azhar ni, iaitu Mustafa Abdul Razik ni, dia telah memberi komentar, memberi ulasan, kupasan tentang tasawuf ni. Baik, apa kata dia? Walaupun istilah sufi dalam al-mutasawwif adalah perkara yang sama dengan zahid, yakni orang yang zuhud, abid, yakni ahli ibadah, dan fakir ataupun orang yang hidupnya fakir, fakir keadaannya. Fakir ni maknanya kehidupan yang meninggalkan kemewahan lah. Tetapi kata beliau, lafaz-lafaz ini, yakni perkataan-perkataan itu tu, tidak membawa makna bersungguh-sungguh memelihara urusan agama dan hukum-hukum syariat. Sebab apa dia kata? Ini kerana fakir, zuhud dan memakai baju bulu ni, baju murahang ni, itu hanyalah perkara yang terzahir daripadanya saja. Yakni penampakan zahir, gambaran zahir saja. Dia tidak menggambarkan secara yang lebih tepat. Tengok dulu apa dia kata. Sedangkan hukum-hukum Islam adalah sesuatu yang mantap di dalam hati orang Islam. Baik. Tetapi ada bezanya di sisi mereka antara ibadah, muamalat dan akidah. Baik, kemudian apabila manusia memperkatakan urusan agama dengan secara ilmiah dan berkembangnya penyusunan ilmu, maka yang menjadi perkara utama ialah menyusun ilmu fiqh, iaitu hukum-hukum amali. Sehinggalah umat Islam menganggap bersungguh dengan ilmu ini dan mengamalkannya adalah matlamat akhir di dalam agama. Di sinilah mula tersebarnya erti tasawuf untuk lebih sempurna dalam agama yang peringkat awalnya hanya setakat perkataan. Kemuncak perkembangan ilmu ini tercapai apabila ianya diletakkan seiring dengan ilmu fiqh. Baik, apa artinya? Syekh Mustafa Abdul Razik ni nak beritahu bahawa dia kata ada istilah-istilah yang berkembang, iaitu istilah abid, zahid, fakir. Abid ini orang yang banyak buat ibadah. Orang yang kehidupan dia itu dihabiskan masa dengan ibadah siang malam. Urusan-urusan lain itu diketepikan, dikurangi. Banyak masa dia habis dengan ibadah-ibadah dalam bentuk puasanya, solatnya, baca Qurannya, beriktikafnya dan macam-macam lagi lah. Banyak masa dia habis untuk tujuan tu. Kalau urusan lain pun sekadar memenuhi keperluan hidup dia je. Atau kalau dia ada tanggungan-tanggungan yang wajib, ada sisa bahagian tu je. Kalau tak, dia akan menghabiskan waktunya dengan ibadah-ibadah siang dan malam.
Itu orang bagi ahli ibadah, abid. Kemudian istilah zahid. Zahid ni orang yang kehidupannya zuhud, meninggalkan kemewahan duniawi. Dia ambil dunia itu sekadar dia perlu je. Yang lebih dari keperluan, yang tarafnya kemewahan dan sebagainya, dia tinggalkan, dia dah ambil dah. Dia ambil sekadar hak dia nak, dia perlu pakai aja. Itu orang yang zuhud, zahid nama dia. Kemudian istilah fakir ni, orang yang kehidupannya itu kehidupan yang tidak kaya lah, dia dekat lebih kurang dengan zuhud jugalah. Kehidupan yang miskin, yang susah, yang tidak ada unsur-unsur kemewahan di itu, kekayaan tak ada unsur. Baik. Jadi tiga-tiga istilah ni, istilah zahid, abid, fakir ni, dia dari satu segi dia nampak macam sufi. Ada unsur-unsur sufinya. Tapi ternyata dia hanyalah gambaran zahir kesufian itu, tapi tidak menggambarkan hakikat kesufian yang sebenar. Itu maksud. Jadi zahid, abid ini merupakan gambaran zahir bagi golongan sufi. Gambaran zahir dia saja. Adapun hakikat sufi itu sendiri ada benda lain. Dan tidak semestinya seseorang sufi itu penampilan zahir dia tu, penampakan zahirnya tu dalam bentuk-bentuk tadi. Tak semestinya lagi. Sebab apa? Tasawuf ni dia ada hakikat yang tersendiri dia, makna yang khusus dia. Kadang-kadang orang yang mencapai hakikat tasawuf ni dan menghayatinya, kadang-kadang penampilan zahir dia tu nampak zuhud, kehidupan dia zuhud, yakni orang yang hidup meninggalkan kemewahan. Tapi sebahagiannya tidak seperti itu. Sebahagiannya berharta, sebahagiannya kaya raya, sebahagiannya berpangkat. Itu maksudnya. Kemudian orang yang mencapai ataupun menghayati dan mencapai hakikat tasawuf ni, kadang-kadang penampilan dia nampak sebagai orang yang kuat ibadah, siang malam duduk masjid, pergi buat ibadah dengan semayang, puasanya, dengan zikirnya macam-macam. Banyak waktu dia habis itu. Kadang-kadang nampak penampilan dia dalam bentuk macam tu. Tapi tidak semestinya. Kadang-kadang ada di antara mereka itu tak nampak kelebihan dari aspek ini, kerana banyak urusan-urusan lain yang dikena selesai. Dia pergi kena selesai urusan ni, susah urusan ni, macam-macam. Ada juga. Demikianlah fakir dan sebagainya. Nak beritahu bahawa istilah-istilah zuhud, ibadah, zahid, abid, fakir ni, iaitu gambaran zahir kepada ahli tasawuf dalam sesetengah keadaan. Tapi tidak semestinya tasawuf, orang yang menghayati tasawuf ni penampilannya seperti itu. Kerana tasawuf ni dia ada makna khas dia. Makna khas. Jadi kalau kita nak ukur tasawuf itu, tengok dari segi penampakan zahir, gambaran zahir itu tidak tepatlah. Bahawa orang yang zuhud adalah ahli tasawuf, tidak tepat. Sekalipun ada kalanya betul. Demikian juga kita nak ukur abid ahli ibadah ni sebagai sufi, tidak tepat. Sekalipun ada kalanya betul. Tidak tepat. Sebab kerana hakikat tasawuf ni kadang-kadang penampilan orangnya tu nampak dalam orang yang ahli ibadah, kadang-kadang tak nampak sangat ciri tu. Kadang-kadang dia nampak sebagai orang yang kehidupan zuhud, kadang-kadang tak nampak ciri tu. Ada pertimbangan-pertimbangan lain lagi. Nak beritahu itu. Jadi kalau kita tengok ahli tasawuf ni, nak kenal pengecaman kita semata-mata tengok kehidupan zuhud dia, ibadah dia, pandangan kita tidak tepat dan keliru banyak. Banyak keliru. Itu dia. Kita akan jadi keliru kalau kita tengok ukur hak tu. Nak tengok tasawuf, kesufian, tengok ciri ni ada tak ibadah dia, kuat ibadah, kehidupan zuhud, fakir, kehidupan fakir, miskin, susah dan sebagainya. Nak ukur kalau ada ni ahli tasawuf lah. Kalau tak ada bukan tasawuf, tu tak betul. Tak tepat. Sekalipun ada kalanya betul, ada kalanya. Baik. Sebab apa dikatakan begitu? Sebab kalau kita perhatikan kepada kepada dalil-dalil, merujuk kepada dalil-dalil ni, kita akan jumpa bahawa orang-orang atau kelompok yang bermasalah tapi timbul, muncul, nampak ada unsur-unsur ni, tapi kelompok tu kelompok yang bermasalah.
Contoh macam mana? Jadi kalau kita kata yang pattern gitu sebagai sufi, tak tepat. Contoh macam mana? Baik. Kelompok-kelompok ketika berlakunya ikhtilaf antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah, sehingga berlakulah sejarah yang panjang, berlaku perdamaian antara dua golongan ini yang disebut sebagai Majlis Tahkim. Kemudian timbul satu kelompok baru yang dinamakan sebagai Khawarij ini. Mereka ni Khawarij ni, kelompok ni kelompok yang banyak ibadah, suka buat ibadah. Kelompok ni, sejarah menyebut bahawa pernah satu ketika Sayyidina Ibn Abbas, Abdullah Ibn Abbas, cuba nak membetulkan gaya berfikir kelompok Khawarij ini. Gaya berfikir yang sakit lah. Jadi Ibn Abbas cuba nak berdiskusi, nak berbincang dengan mereka ni, nak membetulkan sikap mereka dan gaya berfikir yang membawa kepada pegangan mereka yang tidak tepat ni, cuba nak dibetulkan Ibn Abbas. Jadi Ibn Abbas telah pergi berjumpa dengan mereka ni. Masa berjumpa dengan mereka ni, Ibn Abbas melaporkan, dia kata, aku tengok orang ni tanda orang yang kuat ibadah, orang yang kurang tidur malam, orang yang banyak bersolat. Nampak tanda-tanda ni sebagai orang yang memang suka buat ibadah. Maksud orang yang menekuni ibadah, habis lah. Tapi memiliki sikap, pemikiran, perasaan yang sangat sakit. Gaya berfikir yang sakit, sikap yang ekstrim, yang membuta tuli dan sebagainya. Tapi penampilan dia penampilan orang yang banyak buat ibadah, tapi sikap sangat bengis, sangat kasar dan campur ngebahar abang.